Malang bagi Harimau Malaya apabila gawang mereka yang dijaga Syihan Hazmi bolos awal minit ke-12 menerusi rembatan kencang kaki kanan Mardek Madakian. Dalam peringkat antarabangsa seperti ini, mereka tak boleh kehilangan bola seperti itu dan akhirnya Mardek Madakian meletakkan Syria di depan. Tersentak dengan jaringan itu, Malaysia cuba untuk dapatkan gol penyaman menerusi percubaan bahaya Faisal Halim, namun percubaan itu berjaya ditampan keluar penjaga gol Syria. 4 minit sebelum masuk rehat separuh masa, perlawanan Yasin Al-Samia berjaya gandakan kedudukan selepas tiada masalah menanduk bola berpunca dari sepakan penjuru. Masuk separuh masa kedua, Akyar Rashid hanya perlukan 5 minit untuk jaringkan gol pertama buat Harimau Malaya. Rahman adalah pemain yang beraksi di Athens. Alright, okey, gol. Dapat jaringan dihasilkan. Malaysia merapatkan kedudukan. Aksi baik ditonjolkan skuad Panggon di babak kedua ini dengan segala usaha buahkan hasil selepas Darren Lock jaring gol penyaman buat Malaysia dengan menolak masuk bola muntah berpunca dari rembatan Safai Rashid sekaligus menutup perlawanan dengan keputusan seri 2-2. Okey, bekas pemain kebangsaan yang bertugas bersama dengan pengulas Zainal Abidin Raub dalam live match tadi, Nizaruddin Yusof ada bersama kita untuk mengulas lebih lanjut, Akbar. Okey, baik. Macam mana, okey ya? Okey. Okey, tak penat okey ya. Dah 90 minit, sekarang ni ada extra time. Betul. Dan mungkin sampai penalti. Okey, kita boleh katakan satu persembahan yang terpuji lah buat Malaysia kan, dapat mengikat pasukan yang rankingnya di bawah 100 iaitu pasukan Syria. Jadi secara keseluruhannya Niza, untuk setiap posisi lah Niza mengulas dalam tempoh 90 minit mungkin dapat melihat untuk kalau bukan semua posisi pun posisi-posisi penting dalam skuad kebangsaan. Yang mana satu Niza rasakan apakah semuanya bagus ataupun ada yang mungkin kurang sikit dan sebagainya? Ya, kita tengok game tu di seorang masa pertama, saya rasa kesilapan mudah. Okey. Bermakna pemain pertahanan lah. Jadi rasanya benda tu perlu diperbetulkan dengan cepat. Segera ya. Okay. And then tapi hari ini saya rasa saya lebih suka untuk bercerita tentang strike force ataupun bahagian ofensif. Okey. Di seorang masa kedua especially lah. Dan dengan 2 gol di seorang masa kedua dan pemain-pemain yang masuk di seorang masa kedua juga memberi impak yang baik untuk game tadi. Dan Akyar Rashid walaupun kurang dapat bermain di dalam pasukan JDT, tetapi apabila diberi peluang bermain dengan skuad kebangsaan, dia memberi impak yang cukup besar. Dan kemasukan Safawi juga hari ini cukup baik. Dan saya rasa momentum skuad kebangsaan untuk second half memang cukup baik dan menekan pasukan Syria dan banyak mencipta peluang ataupun gerakan-gerakan di bahagian tepi. Okey. Second half juga mereka banyak juga mendapat crossing dan saya rasa keputusan yang adil lah untuk kedua-dua pasukan rasanya. Okey. Ya. Okey, untuk mendalami lagi apa yang dikatakan oleh Niza tadi tentang kemasukan Akyar Rashid yang boleh dikatakan antara turning point untuk pasukan Malaysia, mungkinkah bagi Niza Akyar perlu diberikan lebih peluang untuk turun awal dalam kesebelasan utama? Saya rasa sebelum ini pernah Akyar bermain kesebelasan utama. Maknanya bermula daripada awal. Tetapi untuk game petang ni saya rasa dia bermain dengan cukup bijak apabila dimasukkan dan peluang yang dia dapat untuk bermain hari ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan tekanan-tekanan yang cukup baik dan jaringan yang baik, larian yang baik dan membantu juga apabila pasukan kebangsaan diserang. Jadi saya rasa Akyar boleh juga start dalam kesempatan utama, tengok pada pasukan yang ditentang dan masuk sebagai super sub juga boleh. Jadi dia telah buktikan banyak game. Kita tengok impak pemain-pemain gantian Akyar Rashid, Safai Rashid, Darren Lock menjaringkan gol kedua untuk Malaysia. Jadi pada pandangan Niza, apakah perlu ada sedikit rombakan maybe di bahagian strike force atau maybe di bahagian jentera, di bahagian arkitek bahagian tengah yang mahu membuka laluan kepada pasukan serangan? Perlu ada perubahan itu ataupun Panggon sebenarnya boleh mengekalkan kesebelasan utama untuk
Ya, lepas ni kita akan aksi persahabatan yang kedua. China, ya betul. Lebih kuat pasukan yang akan ditentang selepas ini. Tapi ya untuk saya ini perlawanan persahabatan Grade A. Jadi rasanya saya rasa pemain-pemain yang dipanggil seharusnya diberi peluang untuk bermain untuk game yang seperti inilah Grade A ni. Jadi rasanya rombakan tu saya rasa mungkin dari segi sikap pemain lah kot. Sebab mistake yang dilakukan 2 gol itu mistake mudah. Jadi saya rasa ya apa pemain mana yang harus diturunkan oleh coach Kim Panggun untuk lawan China nanti, saya rasa dia saja yang tahu pemain mana yang sesuai. Jadi saya rasa hari ini Strike Force telah menunjukkan yang mereka mempunyai kualiti yang banyak lah untuk mencari jaringan berdepan dengan pasukan-pasukan yang lebih baik. Tadi Nizar dah sebut beberapa nama, ramai juga kan nama-nama player yang keluar daripada mulut Nizar. Tapi kalau boleh diberikan satu nama yang cukup menyelah untuk game lawan Syria ni. Pemain yang paling menonjol game tadi. Paling menonjol lah. Tapi saya nak bagi 3 boleh? Boleh. Sebab saya rasa Enric Dos Santos juga bermain cukup baik. Dion Cole dan juga Matt Davis lah. Tapi keseluruhan saya rasa di separuh masa kedua saya rasa tolak Shihan. Yang lain-lain saya rasa memberi permainan yang cukup baiklah. Kenapa dengan Shihan? Sebab saya rasa kita menguasai hampir di second half tu kita banyak menguasai bola lah. Jadi rasanya Shihan kurang mendapat percubaan lah daripada pemain Syria. Ya. Okay. Piala Asia kita akan berdepan dengan pasukan-pasukan besar, juga pasukan daripada Timur Tengah dan sebagainya. Okey, selepas kita beraksi boleh katakan cemerlang sebelum menentang pasukan Syria dan juga kelayakan Piala Asia, kita menunjukkan aksi yang baik. Menentang Syria ni berapa persen kalau nak dikatakan peningkatan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain skuad kebangsaan Nizar dalam laluan kita untuk menuju ke pentas yang lebih tinggi, pentas yang kita lama sangat tak gapai lah. Berapa persen peningkatan yang mereka tunjukkan? Dengan adanya coach Kim Panggun lah. Jadi saya nampak cukup tinggi jugalah peningkatan yang dipamerkan oleh skuad kebangsaan lah. Dan sebab kita, saya rasa kali ini kita mempunyai player yang berkualiti ramai, terutama sekali di bahagian tengah saya rasa. Jadi perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualiti ataupun performance ataupun ya apa-apa tentang pasukan skuad kebangsaan. Jadi diorang pun prepare untuk bulan 1 ni Piala Asia. Pasukan yang ditentang juga bukan pasukan-pasukan biasa. Ya, jadi rasanya peningkatan yang bagus setakat ini dan ya saya berharap lebih tinggi lagi lah kerana ya seperti saya cakaplah Piala Asia bukan piala yang biasa kan dan bukan saja untuk Piala Asia lah, untuk akan datang lah. Ya. Okey, sedikit mungkin sebelum kita berakhir kombinasi yang Nizar harapkan untuk pertemuan dengan China nanti. Strike Force. Saya berharap Darren Lock start. Akia main kiri dan juga Faizal Alim. Ya, untuk starting lah. Okey, saya dalam game okey tadi. juga. Okey, Miki ada membuat gerakan percubaan dan tarik player pertahanan pasukan Syria untuk memberi player kita ruang untuk membuat pergerakan kan. Dan ya, saya rasa Miki boleh lagi lah. Dan kalau anda kata dia tidak meletakkan Miki, mungkin boleh Arif Haiman boleh lagi. Ya. Okey, baik. Apa pun terima kasih kepada Nizar. Terima kasih Nizar. Walaupun nampak sikit kepenatan beraksi 90 minit di depan mikrofon. Kita jumpa lagi untuk game lawan China. Thank you so Terima much. kasih. Okey, baik. Aksi menentang pasukan China. Selepas ini kita akan berdepan dengan pasukan China dan sama-sama boleh saksikan perjuangan Harimau Malaya di saluran 801 dan Astro Go bermula 7 malam dengan perancangan yang cukup istimewa.